أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, wa rizqan halalan tayyiba, dan kurniakanlah juga kepada kami rezeki yang baik lagi halal, wa amalan mutaqabbala, dan terimalah setiap amalan baik kami. Mudah-mudahan kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat para jemaah Masjid Jambu Bongkok. Pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana telah dikurniakan, sedang dikurniakan, akan dikurniakan pelbagai jenis nikmat yang begitu banyak, yang tidak terhitung banyaknya, yang tidak terkira nilainya. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita selama mana kita hidup sehingga hari ini, sehingga kita mati esok lusa, mudah-mudahan tercatat segala nikmat itu kita guna pakai sebaik mungkin untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling besar sekali yang Allah Taala kurniakan kepada kita sejak lahir sampai sekarang adalah nikmat Islam, nikmat iman. Kalau kata sekarang ni masih lagi dalam Islam, masih dalam iman, molek, alhamdulillah. Tapi kalau takut bila mati lagi tidak boleh mengucap dua kalimah syahadah ataupun kita mati dalam keadaan kufur pada Allah Ta'ala, nescaya neraka jawapannya. Maka itu saya ingin mengingatkan diri saya dan juga hadirin dan hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, sentiasalah kita mengingati Allah Subhanahu wa taala, sentiasa meninggalkan segala larangannya, mengikut segala kehendaknya. Mudah-mudahan besok bila kita mati besok, kita menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan kita Islam, kita beriman dan melayakkan diri kita untuk menjadi calon masuk ke dalam syurga Allah. Bukan calon pilihan raya. Pilihan raya ni Sabah. Pilihan raya sedang berlangsung di Sedenu, penyakit pun mari denu. Allahu Akbar. Mujur, alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, pada masa yang sama Allah Ta'ala masih mengekalkan penyakit tu tak ada di sini. Apatah lagi di Jambu Bongkok memang bersih semua, tak ada masalah. Tak. Terengganu antara negeri pertama yang bersih. Jadi alhamdulillah. Cumanya kita masih menunggu daripada Jabatan Agama ataupun Majlis Fatwa Negeri ataupun Jabat Mufti bila kita boleh semayang rapat-rapat ni. Menunggu tu juga. Sebabnya tidak ada lagi zaman-zaman dulu dalam keadaan macam ni, kecuali dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh ni lah COVID. Tapi sekiranya benda ni berlarutan, jadi masalah pada kita. Tak. Orang nak mari sembahyang Jumaat pun tak boleh penuh. Daripada kata sini boleh masuk 500 orang, jadi 250, kena kerat 2 pula. Tak. Jadi bila 250 tabung pun tak penuh. Tabung kena ambil kira kat cik. Tak.
Sama juga macam tempat-tempat lain, masjid-masjid lain pun sama. Mana-mana tempat saya pergi pun jadi masalah yang sama berlaku. Penggunaan api, air macam biasa buka, tapi orang kurang disebabkan kekangan Covid, jadi tak disemayang rapat-rapat. Walhal negeri Terengganu ini sudah berada dalam keadaan bersih sudah lama. Maka itu kita bukan mendesak, mengesyorkan kepada Jabatan Mufti ke, Majlis Fatwa Negeri ke, Jabatan Agama ke, melalui Sultan nombor 1 mengeluarkan arahan ataupun watikah baginda kata boleh semayang rapat-rapat, alhamdulillah. Maka itu ayah-ayah ibu kena banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Sultan kita, Sultan Terengganu, Sultan Mizan berkenan untuk memberi arahan kepada seluruh rakyat negeri Terengganu ataupun masjid, arahan kepada terbarulah akan datang. Semoga kita boleh semayang rapat-rapat. Jadi tak timbul dah masalah semayang Jumaat. Ada tempat-tempat lain tu semayang Jumaat dia tak bagi semayang alik luar. Pukul 12.45 tu dia tutup dah pagar. Jadi begitu, macam-macam masalah dah. Antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala tarik sikit. Tak. Syukur pada Allah Ta'ala masih lagi diberikan kita kekuatan, afiah, kesejahteraan, keselamatan, kesihatan. Sehingga pada hari ini orang lain ada yang kena Covid, ada yang mati. Orang lain ada yang kena Covid, ada yang sembuh. Kita ni alhamdulillah tak kena Covid. Tak, masih lagi diberikan afiah oleh Allah Ta'ala, dipelihara oleh Allah Ta'ala, tak kira lah tua muda, tak, rambut hitam, rambut putih. Sampai hari ini boleh lagi mari masjid dalam keadaan gagah untuk solat berjamaah dan mendengar beberapa siri kuliah yang telah disusun atur oleh pihak masjid, jawatankuasa masjid. Terlebih dahulu saya nak minta maaf banyak-banyak sebab menjanjikan kepada masjid yang bokok bermula pada awal bulan 9. Tapi menyebabkan masalah tertentu, menyebabkan saya sudah 3 minggu tertangguh pengajian atau kuliah saya di sini. Maka itu tak dapat tidak, minggu ni kok mana pun kena mari juga. Minggu depan kok mana pun kena mari juga. Sebab janji dah bulan 9 ni 3 kali dah saya terlepas. Saya minta maaf bagi pihak diri saya kerana dalam keadaan tidak menentu sekarang, dalam keadaan huru-hara dan sebagainya. Maka itu minta maaf lah banyak-banyak. InsyaAllah perlahan-lahanlah kita sambung pengajian kuliah tafsir Al-Quran kita bermula pada minggu ini. Untuk maklumat ayah-ayah ibu-ibu, ngelah kali kita sampai surah apa? Ada siapa ingat tak? Ke lupa dah? Saya boleh bagi jaminan pakat lupa dah. Pakat lupa dah. Seingat saya kita bermula daripada surah Al-Mursalat. Lah kali yang kita berhenti sebelum Covid tu bulan 3 surah Al-Mursalat. Maka kita ulang balik surah Al-Mursalat daripada 1 sampai habis. Baik. Surah Al-Mursalat merupakan surah yang terdapat di dalam juzuk yang ke-29 dalam Al-Quran. Jadi hak mana dak lagi kenal surah Al-Mursalat, hak mana dak tahu surah Al-Mursalat, maka bolehlah buka Quran balik lagi ke besok pagi ke lusa ke, tak kira bila lah, buka Quran muka surat juzuk yang ke-29, surah yang terakhir di dalam juzuk yang ke-29 sebelum masuk juzuk 30. Surah yang terakhir namanya surah Al-Mursalat. Terkandung sebanyak 50 ayat. 50 ayat dan menceritakan tentang 4 perkara. Dalam surah ini Allah Ta'ala merekodkan akan 4 perkara. Perkara yang pertama Allah Ta'ala beritahu pada kita ayat 1 sampai ayat 15 adalah tentang Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan penyebutan para malaikat-malaikat Allah. Apa yang Allah Ta'ala janjikan pasti akan terjadi dan apa yang berlaku pada hari kiamat. Itu ayat 1 sampai 15. Penceritaan yang kedua Allah Ta'ala sebut 16 sampai 28 balasan bagi orang-orang yang berdosa dan mendustakan perintah Allah. Allah juga menyebut berkenaan dengan proses kejadian manusia daripada air mani dan antaranya dan penceritaan berkenaan nikmat Allah Ta'ala yang telah didustakan oleh manusia, makhluk. Yang ketiga ayat 29 sampai 40
Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang kafir yang mendustakan hari kiamat, yang ini tak percaya hari kiamat, mendustakan pemberian balasan syurga dan neraka Allah. Dan ayat yang daripada 41 sehingga 50, Allah Ta'ala merekodkan atau menceritakan tentang balasan kenikmatan bagi orang-orang yang bertakwa dan kecelakaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, surah Al-Mursalat ni ada 50 ayat, juzuk yang ke-29, diturunkan di Mekah, artinya sebelum hijrah Nabi SAW. Nabi hijrah pergi Madinah, apa yang surah tu turun namanya surah Madaniyah, setelah hijrah. Adapun surah Al-Mursalat ini surah sebelum daripada Nabi hijrah, maknanya surah ni namanya surah Makkiyah. Adapun ulama tafsir membahas ada satu ayat dalam 50 ayat ni, iaitu ayat yang ke-48. Bahawasanya ayat tersebut adalah ayat Madaniyah, daripada Madinah, turun di Madinah. Sebahagian ulama besar kata tak, 50 ini turun di Mekah belaka, nak bagi tahu kepada orang kafir Quraisy akan perkara yang berlaku, sejarah-sejarah yang berlaku dan penyebutan-penyebutan cerita-cerita yang berlaku di dalam surah Al-Mursalat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah ini turun sewaktu satu malam baginda sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat tengah berjalan nak menuju ke satu gua. Berjalan, tiba-tiba Nabi hilang. Tengah berjalan kita ramai-ramai ni, jalan luar kata nak pergi klinik kesihatan tu, yang wakak tu, tiba-tiba seorang hilang. Nabi tu hilang. Baginda hilang. Jadi sahabat duk cari, mana baginda ni, tadi jalan sama-sama, tiba-tiba tak ada. Seketika tak ada. Malam itu diceritakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, aku telah dibawa pergi oleh jin. Jin minta tolong aku supaya berdakwah kepada jin-jin yang lain. Maknanya Nabi itu dipinjamkan oleh jin. Maknanya jin ambil Nabi, pinjam Nabi, wahai Rasulullah, tolong dakwah jin-jin yang lain. Maka malam tersebut namanya malam Lailatul Jin. Malam jin ambil Nabi, pinjam Nabi. Selang seketika Nabi SAW dipulangkan kembali ke dalam kumpulan yang tengah berjalan tadi. Itu yang berlaku. Surah Al-Mursalat ni turun pada malam tu. Kemudian bila berjalan, setelah jin ambil Nabi, pinjam Nabi sekejap, bawa mari sampai di klinik contoh, masuk dalam satu gua, Nabi diam seketika, kemudian Nabi SAW mengajar kepada sahabat yang berjalan kaki ramai-ramai tadi, dia pun baca wal mursalati urfa. Dibaca. Mainnya sampai je wahyu, terus disampaikan kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Tak ada tunggu-tunggu dah kata esok ke lusa, tak ada tangguh-tangguh. Itu maksud dia. Surah Al-Mursalat itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada beberapa sahabat Nabi lah yang meriwayatkan kisah tersebut. Ada yang menceritakan sewaktu Nabi sedang baca ayat itu, ular masuk dalam gua. Kemudian sahabat Nabi pakat berdiri nak katok ular tu pun lari. Nabi pun bagi tahu pada para sahabat, ini membawa kebaikan kepada kamu. Maknanya mursalat ini artinya kebaikan. Ada yang kata urfa, ada yang kata surah ni surah Al-Uruf. Sahabat Nabi kata ada sebahagian surah ni bukan mursalat, tapi nama dia surah Al-Uruf. Wal mursalati urfa. Uruf tu artinya kebaikan, membawa kebaikan. Itu maksudnya, membawa berita-berita. Baik, kita mula ayat daripada 1 sampai yang ke-15. Kita tengok dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nashirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulqiyati dhikra. 1, 2, 3, 4 dan 5. Wal mursalati urfa, demi para malaikat Allah
yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal 'asifati 'asfa, dan malaikat Allah yang terbang dengan kencangnya. Wan nasyirati nashra, dan malaikat Allah yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluas-luasnya. Fal fariqati farqa, dan malaikat Allah yang membezakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Udhran fal mulqiyati dzikra, dan malaikat Allah yang menyampaikan wahyu. Ayat 1 sampai 5 segalanya Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan para malaikat. Ada dua tafsiran. Yang pertama daripada Ibnu Abu Hatim menyatakan riwayat Abu Hurairah, segalanya ayat yang ke-5 ini bermula dengan malaikat. Adapun tafsiran yang lain, tafsir Tabari, tafsir Nasafi menyatakan 5 ayat yang pertama ni merupakan angin. Tafsir sajalah. Tapi nak bagi tahunya kalau ikut betulnya para malaikat, tafsir daripada Ibnu Katsir ini, wal mursalati urfa, demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Maknanya ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang membaca, makhluk yang membaca Quran ni, iaitu manusia, malaikat itu tak pernah menipu, malaikat itu tidak pernah bawa benda yang mungkar, malaikat itu tidak pernah bawa perkara yang dusta, malaikat itu tidak bawa perkara yang bohong. Wal mursalati urfa, demi malaikat yang membawa sebarang bentuk kebaikan. Itu maksudnya. Kebaikan tu erti dia apa? Erti dia berita, erti dia nabak berita ataupun perintah daripada Allah. Itu maksudnya. Sebarang berita, sebarang perintah daripada Allah yang dibawa oleh malaikat adalah satu kebaikan untuk makhluk. Apa jua sekalipun adalah kebaikan. Allah Ta'ala jadikan kita ni boleh jalan kaki, satu kebaikan. Allah Ta'ala turunkan wahyu pada Nabi sampai pada kita, satu kebaikan. Allah Ta'ala mentakdirkan kita mati pada sekian-sekian hari bulan atas perintah Allah Ta'ala melalui malaikat. Itu adalah kebaikan. Segala-galanya merupakan kebaikan. Itu maksudnya. Kena faham oleh. Kebaikan ini merupakan berita ataupun perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua, fal 'asifati 'asfa, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Maksudnya nak beritahu sini, kalau Allah Ta'ala kata wahai malaikat sampaikan wahyu sekarang sampai. Kalau Allah Ta'ala kata hari ini juga kamu runtuhkan rumah itu, runtuhlah rumah itu. Yang kehendak, iradah, kudrat Allah Ta'ala, yang nak suruh buat tu malaikat buat. Wahai malaikat, sepolan ini sudah sampai nyawanya pukul 8.05 malam 23 September 2020. Tarik, tak ada tunggu-tunggu, tarik. Malaikat yang tarik. Maknanya itu, segala perintah itu, arahan daripada Allah Ta'ala dibuat ataupun implementasi oleh para malaikat. Nak bagi tahu sebarang berita, sebarang bentuk perintah, arahan, wahyu, apa sekalipun, rahmat dan sebagainya, semuanya datang dengan laju, dengan kencang. Sebab tu dia sebut fal 'asifati 'asfa, malaikat yang terbang dengan kencang. Itu maksud dia. Yang ketiga, wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Allah dengan seluah-luahnya. Maknanya nak bagi tahu, malaikat datang bawa rahmat Allah dengan seluah-luahnya. Apa perkara yang berlaku ini dalam dunia pada hari ini, tak kira apa pun atas diri kita, atas kampung kita, atas negeri kita, atas dunia ini, semuanya merupakan rahmat Allah. Tujuan Allah Ta'ala turunkan itu melalui malaikat supaya nak bagi tahu pada manusia, kamu wahai makhluk, wahai manusia, ada lagi benda yang lebih besar daripada kamu, iaitu aku. Maka tugas malaikatlah menurunkan rahmat. Ada kan tugas-tugas malaikat 10 itu? Tu rahmat belaka. Rahmat kita mati lambat, rahmat mati umur 95 tahun, rahmat mati umur 94 tahun, rahmat dapat mimpi bertemu dengan Rasulullah, rahmat dapat mari masjid, semua itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala.
rahmat boleh kahwin dengan isteri kita, dengan suami kita, rahmat boleh dapat cucu. Segala benda itu adalah arahan daripada Allah dan disebarkan oleh para malaikat Allah. Itu maksud dia. Wan nasyirati nashra. Itu maksud dia. Yang keempat, fal fariqati farqa. Dan malaikat yang membezakan antara hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya. Ni bagi tahu awal-awal, malaikat ni tidak ada boleh rasuah, tidak ada kroni-kroni, tidak ada boleh under table, tak boleh. Maknanya kalau kata A tetap A, kalau kata B tetap B. Malaikat dok makan rasuah bukannya pondok jaga sekolah. Nak masuk sekolah tu bangla jaga boleh bayar. Baik, angkat ni RM20, saya mau masuk sekolah. Tak boleh. Malaikat tak boleh. Hak tetap hak, batil tetap batil. Yang benar tetap benar, salah tetap salah. Qulil haq walau kana murran. Nabi sebut, katakan yang benar walaupun dia pahit. Itu Nabi sebut supaya umat dia ikut. Salah tetap salah, betul tetap betul. Malaikat pula tak ada salah, tak ada betul. Kalau betul is betul, salah is salah. Itu arahan direct pada Allah Subhanahu wa taala. Fal fariqati farqa. Dan yang kelima, fal mulqiyati dzikra. Dan malaikat-malaikat Allah yang menyampaikan wahyu-wahyu Allah. Maknanya memang para malaikat menurunkan wahyu, terutamanya malaikat Jibril. Tahu semua orang tahu dah. Wahyu Allah ni maknanya segala perintah-perintah Allah. Itu maksud dia. Tak, segala perintah-perintah Allah Ta'ala. Peringatan kepada zikra. Kataan asalnya zakara, zikra. Peringatan, wahyu. Mana itu ayah-ayah ibu-ibu sentiasa kita kena beringat kepada Allah Ta'ala. Beringat semua, ucap istighfar semua. Jangan kita leka lupa. Amalan-amalan yang baik tu kita kena buat semua. Ucapan-ucapan nak masuk masjid, nak masuk pintu kereta, nak basuh enjin bot, nak pergi ke laut, nak jahit pukat, segala benda tu apa-apa hal pun ingat kepada Allah, zikir pada Allah. Tak, malaikat pun sebut fal mulqiyati dzikra, mana atas nama malaikat belaka yang sentiasa mengingati Allah, yang sentiasa menyampaikan wahyu, memberi peringatan daripada Allah, tak, daripada Allah kepada kita. Ayat yang ke-6, udhran au nudhra. Ni dia. Udhran au nudhra. Artinya untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Uzran menolak alasan, uzra nuzra memberi peringatan. Ada dua arti. Artinya ayat yang ke-5 tadi nak bagi tahu pada manusia, wahai manusia, demi malaikat yang menurunkan wahyu, demi malaikat yang membawa kebaikan, demi malaikat yang bergerak dengan kencangnya, dengan lajunya, demi malaikat yang menyebarkan rahmat Allah seluas-luasnya, demi malaikat yang boleh membezakan antara hak dan yang batil, demi malaikat yang menyampaikan wahyu. Tapi ayat yang ke-6, uzran au nudhra, untuk menolak alasan dan menyampaikan wahyu. Maknanya kamu manusia, ayat yang ke-6 ini, apa yang malaikat sampaikan melalui Nabi SAW, kemudian Nabi sampaikan kepada kita sebagai umat akhir zaman ini, umat Nabi SAW, tidak ada alasan. Tidak ada sebarang alasan, tidak ada keuzuran untuk menolak sebarang wahyu yang telah disampaikan oleh Allah SWT melalui malaikat dan melalui Nabi SAW. Manusia, kamu tidak boleh beri alasan, sebarang bentuk alasan pada hari kiamat esok lusa. Itu maksud dia. Tugas malaikat menyampaikan wahyu, tugas malaikat membawa rahmat, membawa kebaikan, membezakan antara hak dan yang batil dan sebagainya. Kamu manusia menerima dan kamu tidak boleh bagi alasan depan Allah Ta'ala pada yaumal mahsyar nanti. Tidak boleh bagi alasan, tidak ada keuzuran langsung, tetap kena menghadap Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Uzran au nuzra, tak dapat tidak, mesti menghadap Allah Ta'ala, tidak boleh memberi sebarang alasan apabila menghadap Allah Ta'ala. Ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi', sesungguhnya
apa yang dijanjikan kepada kamu itu pasti terjadi. Apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala garanti pasti akan terjadi. Tiupan sangkakala pasti terjadi. Kiamat pasti terjadi. Kebangkitan semula pasti terjadi. Kamu dihidupkan pasti terjadi. Kamu dimatikan pasti terjadi. Segala benda yang sebut oleh Allah Ta'ala direkodkan dalam Quran ini pasti terjadi. Maka orang Islam, orang beriman yang percaya, yakin pada Allah, makanya tahulah bahawasanya ini adalah janji Allah yang pasti. Allah Ta'ala menjanjikan tiupan sangkakala, kebangkitan, kiamat. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang mendustakan Allah Ta'ala mendapat kecelakaan, masuk dalam neraka. Allah Ta'ala menjanjikan orang yang buat amalan yang baik, sentiasa beribadah, ingat kepada Allah, akan masuk syurga. Allah Ta'ala menjanjikan macam-macam dalam Quran. Macam-macam dalam Quran Allah Ta'ala menjanjikan. Semua itu kalau orang kita orang yang beriman tahu pasti terjadi. Maka bila tahu, kita jadi takut lah. Jadi takut maknanya kita nak sokmo, nak ingat ke Allah sokmo, nak berzikir sokmo, nak semayang sokmo, nak bangun pukul 4 pagi sokmo, nak puasa Isnin Khamis sokmo. Itu maksudnya. Sebab kita tahu janji Allah itu pasti, tapi kita tak buat. Nampak? Kebanyakan manusia tahu. Manusia ni di luar sana jangan wakak dah, jangan wakak buat belaka. Luar tu tahu ada syurga, ada neraka. Tapi bapa tak mau pakai tudung, tak mau tutup aurat. Nak, bapa nak pergi pasar pakai seluar pendek lagi. Bapa nak jemur kain baju suami pakai kemaratung gitu. Nampak? Jadi tahu dah nanti mati akan mati, tapi tak sedar-sedar lagi, tak mau mari masjid, tak mau mari semayang berjemaah. Tahu dah ini adalah janji Allah. Tahu dah tapi tak mau dengar kata. Tahu dah Allah Ta'ala kata innamal khamru wal maisir wal ansar wa azlam rijsun min amali syaitan. Judi, bahala, judi, arak, semua bahala semua tu adalah syaitan punya mainan. Najis syaitan tahu dah tapi pergi buat juga. Tahu dah judi itu haram, buat juga. Apa ramai orang kita main judi. Jangan rasa terbandar lah. Orang kampung ni pun, tapi bukan yang orang bongkok, jambu lain. Jambu dok bongkok. Yang bongkok beres lah ke, kamu tahu. Berapa ramai? Ini janji Allah Ta'ala pasti, sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, sesungguhnya ma barang tersebut tu'aduna lawaqi' akan dijanji, apa yang terjanjikan pasti akan terjadi. Itu maksud dia. Mana orang beriman tahu dah pasti akan terjadi. Ayat yang ke-8, fa idzan nujumu tumisat, maka apabila bintang-bintang telah dihapus. Okey. Ayat yang ke-8, 9, 10, 11. Saya nak bagi tahu. Allah Ta'ala sebut tadi ayat yang ke-7, innama tu'aduna lawaqi', maknanya janji Allah itu pasti, maknanya akan ada hari kiamat. Bila hari kiamat? Apa tanda-tanda kiamat? Ini ayat dia yang ke-8. Fa idzan nujumu tumisat. Kiamat berlaku apabila bintang-bintang telah dihapuskan. Bintang atas ni dihapuskan mana? Daripada ada cahaya kepada tak ada cahaya, maknanya hilang pandangan. Bukannya sebab nak hujan ni esok lusa ada pula. Hari ni hujan kan, malam tengok awan gelap tak nampak bintang. Esok lusa bila cerah nampak bintang balik, nampak bulan. Itu bukan. Kalau tidak hari-hari kiamat begitu. Nak kabarnya bila bintang tu hari biasa, tiba-tiba sudah tidak ada bintang, maknanya cahaya sudah tidak ada. Itu tandanya kiamat. Ini tanda-tanda besar. Tanda-tanda halus banyak, tanda-tanda besar. Nah, satu, fa idzan nujumu tumisat. Apabila bintang-bintang telah dihapuskan, maknanya tidak ada lagi cahaya-cahaya bintang. Seterusnya, wa idzas samaa'u furijat, ayat yang ke-9. Dan apabila langit telah dibelah. Langit ini telah dibelah, maknanya nampak retakan, dibelah sana, dibelah sini. Tak boleh nak bayang. Ini Allah Ta'ala punya ayat. Kita tak boleh nak bayang bagaimana keadaan bila langit esok lusa dibelah. Orang kata sekarang hidup bertongkatkan langit. Tongkat mana? Tak ada tiang, tak ada benda. Cuba bayang itu tongkat, kita boleh sebut. Cuba bayangkan ayat Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala sebut
Wa idzas samaa'u furijat, apabila langit ini dibelah-belah. Jadi katang-katang kerak itu. Itu tandanya kiamat. Janji Allah itu pasti. Bila kiamat? Yang pertama, fa idzan nujumu tumisat, apabila bintang tak ada, cahaya sudah hilang. Yang kedua, wa idzas samaa'u furijat, apabila langit ini sudah dibelah-belah. Ada lagi tak tanda-tanda kiamat? Ada. Ayat yang ke-10. Wa idzal jibalu nusifat. Wa idzal jibalu nusifat, apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu. Dalam tafsir yang lebih dalam, dia kata apabila gunung dicongkelkan daripada akarnya. Gunung di sini gunung dia dekat. Gunung, ada gunung sini, kawasan-kawasan. Tak ada. Katalah gunung jerai lah kita ambil. Gunung jerai hak besar tu, ambil sudu dicongkel. Congkel gitu. Congkel, kemudian terbalik, kemudian dihancurkan sehingga menjadi debu. Itu adalah tanda hari kiamat. Tanda-tanda besar. Dalam masa itu ayah-ayah, ibu-ibu boleh bayang tak? Kalau kata gunung tu boleh diterbalikkan, gunung itu boleh dihancurkan, gunung itu boleh digatakan. Dah rasa-rasa kita ni guana ada celah-celah gunung ni. Memang balik awal lah. Dah, Allahu Akbar. Itu tanda-tanda kiamat. Ada lagi tak tanda? Ada. Ayat yang ke-11. Wa idzar rusulu uqitat, dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu mereka. Uqitat, waktu maksud dia artinya. Apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktunya, maknanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya hari sudah kiamat. Hari sudah kiamat, maknanya dibangkitkan semua manusia esok kayak gini, hari kiamat besok. Segala jenis rasul yang ada akan dibangkitkan, dikumpulkan, berada di belakangnya. Ni rasul, contoh baginda Nabi, ni belakang dia umat dia beratus, berjuta berbilion umat ni. Ni Nabi SAW, yang ni Nabi Musa, yang ni Nabi Rasul itu, yang ni Rasul ini. Dia akan kumpulkan mengikut boh dia duduk depan. Sebab tu dia sebut, sehingga rasul-rasul kamu telah ditetapkan waktunya. Untuk apa? Allah Ta'ala akan tanya kepada baginda, pada rasul-rasul tersebut, wahai rasul-rasul, kamu telah dikumpulkan. Kemudian Allah Ta'ala akan tanya, apakah jawapan akan umat-umat kamu? Apakah jawapan umat-umat kamu? Maka itu rasul masing-masing akan jawab bagi umat masing-masing. Tanya masing-masing, nafsi-nafsi. Seorang akan dihadapkan oleh Allah Ta'ala. Seorang demi seorang. Tak kira berapa bilion umat. Itu maksud dia. Tanda-tanda hari sudah kiamat. Apabila Rasul sudah dipanggil, ditetapkan waktunya untuk menghadap Allah Ta'ala. Li ayyi yaumin ujjilat. Ayat yang ke-12. Sampai hari apakah ditangguhkan, yakni mengazab orang-orang kafir itu. Ayat yang ke-13. Li yaumil fasli. Sampai hari keputusan. Adapun orang-orang Islam yang sedang disoal siasat oleh Allah Ta'ala dan para malaikat pada hari kiamat besok, Rasul ada sini, kita disoal siasat seorang nak menentukan mana kebaikan banyak ataupun keburukan yang banyak, syurga ataupun neraka, tak kira mana satu. Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-11, sampai hari apakah ditangguhkan, yakni sementara kita tengah berlaku itu, orang kafir sedang kena azab. Orang kafir yang bukan Islam ini sudah confirm masuk dalam neraka Allah, sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi soalan dekat sini, li ayyi yaumin ujjilat, sampai bila nak selesai? Sampai bila nak selesai orang kafir ni yang kena azab ni, yang kita dok cara ni, tengah bicara ni, tengah diadili ni, orang kafir tengah dikenakan azab ini, sampai bila? Li yaumil fasli, li yaumil fasl, sampai hari keputusan. Seorang dapat keputusan, seorang dapat keputusan, seorang dapat keputusan. Berbilion-bilion manusia tunggu sampai habis. Selagi dok habis, selagi itulah orang kafir mendapat azab. Lamanya dok lama. Orang berbilion dah. Tak,
Subhanallah. Ayat yang ke-14, wa ma adraka ma yaumul fasli, wa ma adraka ma yaumul fasl, dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Wailun yauma idzil lil mukadzibin, celakalah yang sangat besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan perintah Allah. Orang yang tak percaya akan Allah Ta'ala, orang kafir, nescaya celaka. Sebab tu Allah sebut wailun yauma idzil lil mukadzibin. Allah mula dengan wail. Wail itu adalah neraka. Lembah, satu lembah namanya lembah wail, neraka wail. Orang-orang kafir, semua yang tidak beriman pada Allah Ta'ala, confirm masuk dalam neraka wail. Maka Allah Ta'ala membahasakan celakalah bagi orang yang mendustakan. Orang Islam yang tahu dah perintah Allah tapi mendustakan, maka Allah Ta'ala sebut celakalah kamu. Dalam bahasa Arab, celaka tu artinya wail. Neraka tu neraka untuk kamu lah, wahai orang-orang yang celaka. Kerana apa? Kerana kamu mendustakan. Kamu tak ikut perintah aku. Kamu tahu dah solat itu wajib tapi kamu tak buat. Kamu tahu dah puasa itu wajib, kamu tak buat. Kamu tahu dah tanggungjawab kamu sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, sebagai seorang pemimpin, tapi kamu tak buat. Kamu tahu dah makan rasuah itu berdosa besar tapi kamu tak buat. Kamu buat juga. Kamu tahu dah anak yatim makan harta anak yatim itu masuk neraka, kamu buat juga. Segala benda itu Allah Ta'ala sebut wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah bagi orang yang mendustakan apa yang mereka sudah tahu. Kita tahu dah Allah Ta'ala ajar dalam Quran, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang tu boleh, yang ni harus, yang ni makruh. Hukum fiqh ada dah, hukum syarak ada dah. Boleh, boleh. Tak boleh, tetap tak boleh. Tapi kita buat juga. Ambil mudah, senang, hari raya. Raya pertama, anak beranak balik, menantu, ipar, duai semua balik. Hak mana aurat, tetap aurat. Yang bukan aurat, tetap bukan aurat. Salam, tak boleh salam. Salam, tak nak salam. Itu kita tahu dah. Hukum syarak ajar dah, tapi tetap buat. Maka itu, kamu di kalangan manusia yang buat begitu juga. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah kamu. Allah bahasakan celaka, kamu ni layak masuk dalam neraka wail. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah yang sangat besar bagi orang-orang yang mendustakan perintah aku. Maka itu ayah-ayah ibu-ibu, kalau jumpa orang, kalau kata nak marah, jangan guna bahasa lain. Saya banyak kali kalau kata ada ceramah ke, ada motivasi ke, ada itu ke, ada ceramah politik sekalipun celaka sungguh dia ni. Kamu nak sama-sama lah, sama Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran celaka. Dua perkara kalau nak marah orang. Celaka boleh, satu lagi laknat. Mal'unun laknat boleh. Jangan guna perkataan binatang lain pula. Biasa dah binatang yang kaki ekor pendek tu, ramai orang guna bahasa tu. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maknanya boleh diguna pakai. Allah Ta'ala sebut teruknya sangat mu ni, anak yang sangat-sangat tak berguna, memang celaka sungguh, boleh guna. Warna tiba-tiba mu dah besar jadi tak jadi manusia, mu ngisap ke, mu itu ke, mu ini ke, hidung gam ke, isap dadah ke apa, celaka lah mu ni, boleh. Sumpah orang guna perkataan celaka boleh. Sebabnya ulama kata membahaskan Allah Ta'ala guna dua perkataan dalam Quran. Yang pertama laknat, yang kedua celaka. Jangan guna perkataan lain, orang lain sama kat kita, tak ada bayar kita. Allahu Akbar. Faham dah? Baik. Untuk ayat yang ke-15, wailun yauma idzil lil mukadzibin, ni ayat-ayat ibu-ibu. Dalam surah ini saja Allah Ta'ala sebut sebanyak 10 kali. 10 kali Allah Ta'ala bagi tahu pada manusia, pada orang yang baca ni, orang yang baca Quran ni dah pasti orang Islam. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Ayat yang lain, cerita lain ada 3-4 ayat Allah Ta'ala sebut lagi wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah yang sangat besar pada orang yang mendustakan perintah aku. Bagi peringatan semua. Nak bagi tahu pada kita ni, orang yang Islam beriman, yang percaya akan Quran ni, percaya akan Allah Ta'ala ni, celaka sungguhlah kita ni sekiranya kita mendustakan. Kita tahu dah perkara tu boleh buat tapi kita tak buat, wajib buat tapi kita tak buat, kita tahu dah benda tu haram tapi tetap kita buat. Ni maksud dia. 10 kali Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, peringatan.
Sama juga macam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berpuluh kali. Ada sebab, tapi tunggu lain hari pula surah tu. Nak kabarnya ada sebab kenapa Allah Taala ulang nak bagi peringatan, zikra. Tak, zikir nak suruh ingat. Dalam konteks politik benda yang sama juga. Orang tu makan rasuah, padahal ada makan makan rasuah. Orang pun jadi betul ada ni makan rasuah lah. Contoh, sentiasa mengingatkan je ni makan. Contoh, orang ni curi ayam, memang betul orang percaya. Sebab tu Allah Taala duk peringat semua. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celaka kamu orang yang mendustakan, tahu perintah Allah tapi dok buat. Celakalah kamu. Ni perkataan yang Allah Taala guna. Allah guna bahasa dia wail, neraka Allah, neraka wail. Celakalah bagi orang yang mendustakan perintah Allah. Ayat yang ke-16, satu je lagi. Alam nuhlikil awwalin. Bukankah telah kami binasakan orang-orang yang terdahulu? Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-16. Ini adalah testimoni. Sebagai contoh, Tok Bilal, orang tongkat Ali mari. Tok Bilal pun minum. Bila dia minum, ini tongkat Ali, tongkat Abu lah, tongkat Ali. Ini tongkat Abu, minumlah tongkat Abu. Jadi tongkat Abu jadi tongkat saya jadi baik. Ni contoh testimoni. Saya minum, badan saya sudah sihat. Bila badan saya sudah sihat, saya boleh buat kerja. Saya bersama isteri saya sangat bagus. Saya berjam-jam, boleh 2 jam. Boleh tambah lagi isteri lagi 1. Contoh testimoni. Maka itu Allah Ta'ala sebut dalam ni, alam nuhlikil awwalin. Bukankah kamu tahu wahai manusia apa yang terjadi pada orang-orang yang terdahulu? Ulama bahas lagi apa yang terjadi. Fir'aun, Namrud, zaman umat Nabi Nuh, zaman umat Nabi Hud, zaman umat Nabi Saleh. Banyak ulama-ulama membahas. Ayat yang ke-16 ni saja kalau nak bahas 1 jam. Kamu ni manusia jangan mendustakan. Kamu tahu dah perintah Allah tapi kamu mendustakan, maka celakalah kamu. Kamu dak belajar ke ayat yang ke-16 ni Allah sebut? Kamu dak belajar ke orang-orang yang terdahulu? Tak? Bukankah kami yakni Allah telah membinasakan orang-orang terdahulu? Siapa? Fir'aun, Namrud, zaman Nabi Nuh, zaman umat-umat Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut diterbalikkan. Kamu tak belajar lagi ke? Kerana apa? Kerana mereka inilah yang mendustakan perintah aku dulu. Dah sekarang kamu ni umat akhir zaman, umat Nabi SAW, maka janganlah kamu mendustakan perintah Nabi pula. Ini arahan Nabi, arahan daripada Allah Ta'ala. Ini perintah daripada Nabi, maka kamu ikutlah. Itu maksud dia. Mari semayang, mari puasa, mari zakat, mari buat amalan-amalan yang baik. Mari buat, jangan dok buat. Jangan buat benda yang haram, benda yang keji, benda yang berdosa, jangan buat. Sebab apa? Kalau kamu buat, celakalah kamu. Orang-orang sini lah, Terengganu lah, bukannya Mokok. Orang-orang Terengganu ni, kalau kata jumpalah orang yang buat dosa ke, yang kita tahu benda tu salah, dia curi ikan orang dalam di tengah laut ke, apa ke, khabar ke dia? Celaka sungguh. Allah Ta'ala sebut dah. Wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kamu ni Allah Taala bagi tahu dah. Tapi kita tak berani sebab nak jaga hati sayang je pasal. Tapi Allah Taala sebut jatuh atas kita pula. Celakalah kamu. Kamu tahu dia curi tapi kamu tak bagi tahu kepada dia. Celakalah juga orang yang seperti kamu. Kamu tahu dah orang tu mencuri. Curi lembu nak raya korban. Depan tafi saya ada 4 ekor hilang. Lembu keliaran itu 4 ekor. Mari tembak pukul 3 pagi. Dah kita pun takkan kita duduk diam. Maka itu kita pergi report polis. Pergi report, cek ni CCTV tapi nampak ada orang tembak lembu, pelali, lepas tu bawa masuk dalam kereta. 4 ekor dalam kereta. Hebat kata gua ni. Nombor plate bukan Terengganu, orang kereta luar. Mari tengok depan-depan tapi. Dah takkan saya nak duduk diam bila saya tahu sedangkan ada bukti. Maka kalau saya duduk diam, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Celakalah kamu. Kamu dah tahu, kamu mendustakan, kamu buat-buat tak tahu. Sama juga dengan ayah-ayah ibu-ibu. Kamu dah tahu tapi kamu tak bagi tahu. Celakalah wahai ayah-ayah ibu-ibu yang mendustakan perintah Allah Taala. Itu maksud dia, peringatan Allah Taala 10 kali. Kalau dak Allah Taala dak ulang 10 kali, mana ada sebab. Tak? Ayat yang ke 17, thumma nutbi'uhumul akhirin. InsyaAllah kita sambung pula ayat ke-16. 16 sampai 28
Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian manusia daripada air mani. Air mani yang apa? Air mani yang hina. Nah, Allah Ta'ala sebut air mani yang hina. Ya, Allahu Akbar. Maknanya kita ni cak ayam kau daripada air mani yang hina. Kenapa yang hina? InsyaAllah minggu depan saya cover, saya bagi tahu. Dah? Ada soalan kalau nak tanya? Subhanallah. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, saya anggap semua orang faham. Kita sambung minggu depan dalam surah Al-Tafsir, surah Al-Mursalat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28 insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu adalah kelemahan saya sebagai makhluk yang dhaif lagi hina. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.